Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz fi suratul Al-Mu'min. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Sadaqallahul aliyyil azim. Orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu ialah negeri yang kekal. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka jika tidak ada, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Maha benar firman Allah, Surah Al-Mu'min ayat 38 sehinggalah ayat yang ke-40. Yang besar Haji Yahya selaku pengurusi yang dikasihi seluruh jawatan kuasa Surau Kampung Susun, yang saya kasihi Tuan Imam, tuan-tuan, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah. Allah izinkan kita malam ini berada di dalam rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, Allah Ta'ala ampun dosa kita yang lalu, dosa yang kita sedari ataupun tidak kita sedari, yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, keluarga kita, masyarakat negeri dan juga negara kita daripada jangkitan pandemik COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sambung pengajian kita pada tafsir surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir pada ayat 38 dan 30 hingga 40 pada tafsir Ibnu Katsir, di mana seorang yang beriman berkata kepada seorang di antara kaum yang sombong. Kita masih lagi berada pada kisah cerita Nabi Allah Musa dan juga pengikut dia. Maka salah seorang daripada pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam berkata kepada kaum dia yang lain. Ini dialog yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara pengikut-pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka seorang yang beriman itu dia kata kepada kaum dia yang sombong, yang enggan beriman, angkuh dan bergelimang kehidupan dunia dan melupakan Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa lagi maha tinggi. Perkataan itu diabdikan Allah dalam firman Allah, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Hai kaumku, ikutlah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Tidak sebagaimana yang didustakan oleh Fir'aun dengan perkataannya, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan aku tidak akan menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala rakam kata-kata seorang yang beriman menyeru kaum dia juga kepada agama Nabi Musa alaihi salam. Sebab itu kita sebut setiap nabi-nabi ini dia ada pengikut. Setiap nabi-nabi ini ada pengikut. Semua sama ada banyak ataupun sikit. Kalau kita tengok kaum Nabi Nuh tak sampai 100 orang. Dalam setengah hadis ulama menceritakan di antara pengikut yang sikit juga ialah
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim walaupun dia bawa agama Hanif, agama yang akhirnya disambung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam setengah riwayat yang beriman kepada Nabi Ibrahim tu, setengah ulama kata 4 orang. 4 orang. Yang pertama beliau sendiri, kemudian nama apa yang ikut dia 4 orang ni ialah nama apa isteri dia Sarah, kemudiannya isteri dia Siti Hajar, kemudiannya nama apa anak menakan dia Nabi Lut, anak saudara dia Nabi Lut, berapa orang dia. Dan kemudian selepas tu baru mungkin berkembanglah agama dia. Tapi yang ikut dia peringkat awal tu sikit. Walaupun kita tengok Nabi Ibrahim ni kita gagah lah, termasuk dalam Nabi-Nabi Ulul Azmi. Bahkan kita baca sejarah macam mana dia dibakar berbulan-bulan. Setengah ulama kata sebulan duduk dalam api. Kemudian dia keluar daripada api itu dalam keadaan Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi tak semestinya Nabi itu hebat mengikut dia ramai. Tak mesti. Tak mesti Nabi hebat mengikut ramai. Tak mesti Nabi itu berdakwah lama mengikut ramai. Tak. Jadi kalau kita nisbahkan kejayaan seorang Nabi itu kerana pengikut dia yang ramai, maka Nabi-Nabi itu ialah Nabi-Nabi yang gagal. Tetapi mereka semua telah dicatat di dalam Quran sebagai Nabi-Nabi yang hebat, walaupun mengikut mereka sedikit. Sebab itu dicerita dalam hadis bab syafaat, ada Nabi yang bangun hari kiamat sehingga tidak ada seorang pengikut. Sehingga tak ada seorang pengikut pun tak ada. Seorang dia bangun, seorang diri. Ada yang seorang pengikut dia, ada yang 2 orang. Sepanjang dia berdakwah tu ada seorang 2 orang yang beriman. Jadi ini ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Tapi kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita buat kerja Nabi sebagaimana orang-orang yang terdahulu mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka juga buat kerja-kerja yang Nabi Musa buat. Tetapi orang yang atau makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala iktiraf dalam Quran yang buat kerja Nabi ini, yang Allah Ta'ala bangkitkan di akhir zaman ni ialah umat Muhammad SAW. Mereka meneruskan kerja Nabi sehinggalah sampai hari kiamat. Baik, kemudian dia berusaha menumbuhkan kepada mereka sifat zuhud terhadap dunia yang mereka lebih utamakan daripada akhirat, dan menguasainya serta menghalangi mereka daripada mempercayai Rasulullah iaitu Nabi Allah Musa AS. Maka di zaman Nabi Musa ni juga kita tengok dah mula ada kumpulan orang kaya yang kaya-kaya. Maka di antara yang dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia mengingatkan kaum dia supaya tidak mengutamakan dunia, bahkan melebihkan akhirat. Bukan sehinggalah buang dunia, tapi melebihkan akhirat, kerana itu adalah lebih kekal. Macam pagi tadi saya baca bagaimana kisah Nabi Sulaiman menundukkan Balqis. Balqis ni kalau kira-kira tu kerajaan Sabah tu kerajaan yang kaya raya. Tapi bila mana panjanglah cerita dia tu, bila asal daripada Hud, kemudian Ifrit minta izin kepada Nabi Sulaiman untuk bawa istana Balqis sebelum daripada Nabi Sulaiman bangkit daripada tempat duduk dia. Sebelum dia bangun, istana tu dah sampai. Kemudian datang seorang ahli kitab. Ahli kitab tu kata, kalau Ifrit boleh buat macam tu, aku boleh buat lagi cepat pada tu. Iaitu sebelum mata Nabi Sulaiman berkelip. Sebelum mata dia kelip lah kita panggil kan, mata, makna dia tak sampai istana ni. Jadi akhirnya Balqis, lepas dia tolak pelawaan Sulaiman nak bagi Balqis, nak bagi harta kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tolak. Nabi Sulaiman menganggap itu sebagai satu rasuah. Kemudian Balqis main menghadap Nabi Sulaiman. Bila dia menghadap Nabi Sulaiman ni, bila mula-mula dia nak masuk pintu istana Nabi Sulaiman, dia tak berani nak pijak. Sebab dia nampak macam ayak. Istana Nabi Sulaiman tu dia nampak macam ayak. Rupa-rupanya istana Nabi Sulaiman ni bawah ayak, atas cermin. Bawah ayak, atas cermin, dan keseluruhan binaannya daripada cermin. Kerana teknologi zaman tu dah hebat dah. Kira tengok Nabi Sulaiman zaman mana kan? Jadi zaman tu bangunan dia dibuat daripada keseluruhan, istana dia daripada cermin. Kerana dia dah hebat, zaman tu dah hebat. Siapa buat? Dia upah jin-jin lah buat kan? Jadi kalau kita kata tamadun kita hebat, tamadun zaman tu hebat. Jadi Nabi Sulaiman kata kepada Balqis, pijak lah.
Kita tak berani nak pijak. Nabi SAW kata pijak. Sekali-sekali dia pijak. Bila dia pijak, rupanya kacau. Jadi dia pun berjalan menghadap Nabi Sulaiman. Bila dia tengok istana Nabi Sulaiman saja, dia raja yang kaya dah, dia terpaksa tunduk. Ada raja yang lagi kaya daripada dia, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kerajaan dia Allah Ta'ala bagi. Akhirnya dia beriman kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itu cerita orang kaya dengan orang kaya lah. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan itu hanyalah kesenangan, iaitu kesenangan yang singkat, yang akan hilang lenyap dalam waktu dekat dan habis musnah. Jadi dia mengingatkan kaum dia, kehidupan yang mereka ada ketika itu satu masanya akan hilang, akan meninggalkan mereka, akan musnah. Kalau mereka meninggal pun mungkin sakit baki harta itu masih ada, tapi satu masa harta itu akan musnah. Dan apa yang menjadi pengikut kepada mereka, yang akan mengikut mereka masuk dalam kubur, ialah amalan mereka. Apa yang mereka beri kepada Tuhan, mereka beri kepada agama, berupa sedekah mereka, itulah yang akan menemani mereka dalam kubur. Adapun rumah mereka, harta mereka, kereta mereka, duit ringgit mereka, semua itu akan ditinggalkan. Dan semua itu belum tentu akan menjadi bekalan kepada kita. Boleh jadi anak-anak kita, isteri kita guna jalan baik, nasib baik lah. Kalau mereka guna cara yang baik, ada kita jumpa. Tapi tak selalu jugalah saya jumpa. Tapi ada isteri-isteri yang saya jumpa. Dia kata, Ustaz ni saya sedekah bahagian suami saya. Itu cukup rahmat lah. Kalau ada bini kita macam tu, kan, kita takut. Alhamdulillah orang tua tu tidak, dia kata, kan, ni harta banyak ni kahwin lain, kan. Ada jenis macam tu ada. Kita takut macam tu lah. Alah ni dia taat setia lah, kan. Kita dengan bini kita dengan kita taat setia. So tak ada, takutlah. Jadi kalau kita rasa tak apa percaya kat mereka, kita sedekah bagi banyak sikit. Pasal apa? Pasal belum tentu mereka tolong sedekah untuk kita, kan. Jadi kita tu sedekah bagi banyak sikit. Pasal itu yang nak duduk dengan kita. Dia tak duduk dengan kita. Anak kita tak duduk dengan kita. Bahagian kita yang tu. Jadi siapa yang cara fikir macam tu, maka dia akan lebihkan benda tu lah. Masa dia hidup. Kemudian firman Allah, wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal, yakni negeri yang tidak akan lenyap, tidak akan berpindah di dalamnya dan tidak lolos ke dalam yang lain. Jadi apa yang ada dalam negeri akhirat itu dia akan kekal. Karena apa yang kita ada itu tak akan binasa. Itu kita mengaji dalam Bahrul Mazi jilid 18, pakaian dalam syurga tak akan musnah. Kita pakai satu baju ni tak akan luntur warna dia. Dan cara nak tukar pakaian ni, dia akan pergi ke satu pohon. Ni saya contohnya Pak Nabi cerita, dia pergi satu pohon. Pohon itu dalam satu kawasan tu lebih kurang kita kata macam kahat lah. Kahat ni maknanya pakat tengok, oh dia ni pakai baju ni, pakai baju ni. Macam satu perhimpunan. Nabi kata hari Jumaat, berlaku pada hari Jumaat setiap minggu dalam syurga. Dia pakat tengok, tengok saya pun berkenan baju kursi warna apa dah, merun ke apa. Saya berkenan tu, saya terlintas kenan tu, terus ada di baju saya, di badan saya. Saya pun bawa balik rumah. Orang perempuan saya pun puji, dia katakan tu, ni baju kursi tu. Saya tengok kenan. Jadi tu dia suasana dalam tu. Niat apa yang kita nak, terlintas. Tengok kenan dengan kain apa, ridak kenan ada, kan. Jadi benda dalam syurga macam tu. Bila dah ada pula, tak luntur, tak rosak. Itu sifat dalam syurga. Sebab tu Allah Ta'ala kata, apa yang ada dalam syurga tidak akan lolos, tak akan hilang. Dia tak akan pindah pada tempat lain. Tapi apa yang ada atas dunia ni, dia akan lolos, tak akan hilang, tak akan habis. Tak. Bahkan ada hanyalah syurga kenikmatan dan neraka yang membara. Dengan untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kebesarannya dengan firman Allah, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Kita atas dunia ni selalu kita terlebih lah, kan. Terlebih. Sebenarnya dalam Islam kalau kita nak balas boleh, tapi sama, level dia sama. Tapi dia diajak kepada kita untuk sabar lah,
kan, sama. Tapi kalau kita nak balas kejahatan orang, boleh balas tapi dengan sama. Takutnya lebih, bila lebih dia jadi zalim, jadi salah pula. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata di akhirat esok bila kita buat salah atas dunia ni takkan terlebih. Tuhan balas takkan terlebih. Nanti kita kata aduh, itu buat sikit lah kena teruk dah tak berlaku macam ni. Banyak mana kita buat salah, banyak itulah Allah Taala balas kejahatan kita. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannah yarzaquna fiha bighairi hisab. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga dan mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Ya, tak terhingga rezeki yang ada dalam apa nama syurga ni takkan habis. Maka satu benda yang kita dalam ayat ni, dalam ayat-ayat yang lain dalam Quran mengingatkan syarat beriman untuk masuk syurga mesti wa'amila salihan, mesti beramal soleh. Dia tak cukup tiket dia kalau kita nak masuk syurga sekadar apa? Sekadar beriman tak cukup. Macam pagi tadi di tabung haji, saya baca bab yang sama. Saya ada urai sikit hadis yang kita baca hari ni. Di antaranya ialah hadis yang baca dengan Haji Buruni di Masjid Ibadur Rahman. Nabi bagi tahu di antara dosa-dosa besar, banyak dosa besar ni, banyak. Kita boleh tengok 70 dosa besar. Kita ada sini, mungkin ada yang baca kitab 70 dosa besar. Jadi 70 dosa besar ni yang paling tinggi syirik. Yang paling tinggi syirik. Dalam satu hadis, walaupun kita tengok adalah hadis-hadis lain ada yang kata buat jahat pada mak ayah apa semua, tapi dalam hadis yang baca pagi tadi, dosa yang setanding dengan dosa besar syirik pada Allah, yang setanding dengannya ialah syahadatul zur, yang menjadi saksi bohong, saksi tipu. Dia tak tahu, dia tipu, kan? Sanggup dia jadi saksi menipu, tak bawa bukti yang benar. Maka kata Nabi SAW, lepas daripada syirik ni, dan dalam ayat tu dia sebut, dalam hadis tu sebut dia kekal dalam neraka. Maka ulama ahli sunnah baca hadis tadi ni berdasarkan hadis-hadis lain pula. Maka ulama ahli sunnah ataupun pahaman kita ahli sunnah wal jamaah, ulama mengambil kesimpulan daripada hadis-hadis yang lain. Ulama kata apa? Bukanlah dia kekal dalam neraka, tetapi dia paling lama, yang paling lama. Contohlah katalah contoh hukuman zina, kata contoh, atau pembunuh orang, katalah 300 tahun duduk dalam neraka. Yang ni 400 tahun, 500 tahun. Yang paling sekali lama 900 tahun contoh, iaitu hukuman menjadi saksi palsu. Walaupun kita ingat Allah saksi palsu pun Ustaz, bunuh orang gitu tak. Menjadi saksi palsu adalah hukuman yang paling berat selepas daripada syirik. Syirik duduk tu, kekal dalam tu. Tapi yang lama selepas tu nak keluar ialah orang yang menjadi saksi palsu. Saksi palsu ni belum tuan nak dalam bab muamalat ada, dalam bab munakahat, jadi saksi bab cerai ke apa pun ada palsu. Kalau dalam bab lain lagi banyak kan, dalam bab fikih mahkamah cukup banyak saksi palsu. Itu sayanglah mereka tak tahu kesalahan yang mereka buat tu setimpal ataupun sebesar macam mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kita berhenti situ tafsir surah Al-Mu'min sehinggalah ayat ke-40. Nanti berikutnya ialah bab yang seterusnya, bab 41 sehinggalah bab 46. Masih lagi membicarakan pengikut-pengikut kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wallahu a'lam. Kita tengok kitab baru lagi 17. Saya pun sebenarnya jarang baca bab penyaksian ni. Kita nak bacalah dalam bab-bab ni, ada bab saksi apa semua. Kebetulan pagi tu tajuk pasal saksi, kena malam tu buka kita cari bab saksi saja. Jadi rupanya perbahasan tentang saksi ni panjang kan. Antara perbahasan bab saksi ni juga, bolehkah orang perempuan jadi saksi? Bolehkah orang perempuan jadi saksi? Mazhab yang berpegang kepada orang perempuan boleh jadi saksi, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi orang perempuan boleh jadi saksi. Mazhab kita Syafi'i tak boleh. Dalam bab nikah tak boleh, dalam bab hudud tak boleh, dalam bab muamalat pun tak boleh.
Tapi dalam mazhab Hanafi, orang perempuan boleh jadi saksi dalam bab nikah, dalam bab muamalat boleh, bab hudud setengah kata boleh, tapi kena sekali ganda lelaki. Kalau orang lelaki 4 dalam bab hudud, atau orang perempuan 8. Jadi masing-masing sonok kita baca, ulama bincang pasal apa dia kata boleh, kan? Yang kawan kumpulan kata boleh ni dia ambil 3 pandangan. Yang pertama, ada satu kes perempuan yang Nabi ambil kesaksian dia ialah satu hari ada satu orang lelaki ni nak cuba nak rogol dia. Kemudian bila dia menjerit, laki-laki tadi lari. Laki-laki tadi lari, mai laki-laki yang kedua nak tolong. Tapi bila sampai kumpulan yang ramai ni, dia tengok lelaki tu yang nak pegang. Perempuan tu dia pun tak perasan, dalam keadaan kelang kabut dia tak perasan. Jadi bila pergi depan Nabi SAW, Nabi tanya siapa yang buat ni, dia pun tuduh kawan tadi. Jadi Nabi terima penyaksian ni. Jadi Nabi dah hampir nak rejam laki-laki tadi, datang laki-laki yang mula-mula tadi. Dia kata sebenarnya aku yang buat dia tu. Jadi hujah dia ialah perempuan tu buat penyaksian, Nabi terima. Itu satu. Kemudian berlaku satu kes di antara Ummu Yahya dengan satu seorang nama lelaki tu, Uqbah, tak silap saya, Uqbah dan Ummu Yahya. Dua orang ni, datang satu orang perempuan tua, datang mengaku bahawasanya mereka dua ni dulu masa kecil pernah jadi anak susuan dia. Jadi terpaksa pisah dua lelaki bini tu, sebab mereka adalah adik-beradik susuan. Jadi Nabi terima penyaksian perempuan tua tadi. Jadi ini antara hujah-hujah yang digunakan oleh pendapat yang menyatakan bahawasanya perempuan boleh menjadi saksi. Tapi pandangan lain daripada berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi yang lain, terutamanya diambil oleh jumhur ulama, perempuan tidak boleh jadi saksi. Sebab dia, Nabi berhujah apabila seorang perempuan bertanya kepada Nabi, kenapa orang perempuan tidak boleh menjadi saksi? Maka antara salah satu hujah yang Nabi SAW jawab ialah kerana orang perempuan datang haid. Apabila orang perempuan datang haid, maka emosi dia terganggu. Bila dia terganggu, kita pun tahulah, kan? Kita tahulah, kita kahwin ni, saya pun nak masuk nombor 5 orang anak. Kita tahulah kalau mai bulan dia tu cara lain, kan? Kita nak berdepan tu cara lain, kan? Kalau tak mai bulan cara lain, kan? Jadi emosi dia terganggu. Kemudian tu antara hujah yang Nabi SAW guna, terhalangnya seorang perempuan. Bila contoh yang lain ialah kalau dia saksi mahkamah, misalnya dia mengandung, kan, kemudian melahirkan anak, hakim nak tunggu dia pula, kan, habis bentang pula, orang pergi mahkamah kena tunggu dia pula, kan. Jadi banyak sebab-sebab yang menghalang orang perempuan daripada jadi saksi. Baik, malam ni kita sambung pada terakhir saya tanda ialah muka surat 185. 185. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita di bawah bab syada'id allati asabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan bala yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu lebih daripada bab ini menceritakan bagaimana Nabi dengan para sahabat berlapar. Baik, malam ni kita sambung cerita Nabi menyedikitkan dunia pada muka surat 185, 107, salah 107. Sungguhnya tidaklah Nabi SAW itu sahaja menyedikitkan dunia dan tiada hirau kesedapan, tiada tamak mengumpul asbab bagi bersedap-sedap. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun ikut turut seperti Nabi juga, dengan kerana banyak sahabat-sahabat Nabi itu menahan lapar ke atas dirinya. Seorang daripadanya ialah Sayyidina Ali, iaitu sepupu bagi Nabi SAW, dan juga ialah merupakan menantu kepada Nabi SAW. Berkahwin ia dengan Siti Fatimah, satu-satunya anak Nabi yang zuriat kekal sampai hari ini, keturunan yang kekal daripada baginda Nabi SAW sampai ke kita hari ini, ialah melalui zuriat Sayyidina Ali dengan Fatimah. Dan Fatimah ni pun tak lama selepas Rasulullah SAW wafat, beberapa bulan je selepas tu Fatimah pun wafat. Jadi hadis ni cerita, dia kata an Ali bin Abi Talib yaqulu kharajtu fi yaumi syatin
min baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadtu ihaban maqtunan fahawaltu wasatahu fa adkhaltuhu unuki wa shadattu wasati fahadamtu bihudi nakhli wa inni la syadidul ju'. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata dia, keluar aku pada suatu hari yang sangat sejuk, syita, syita ni musim sejuk lah. Maka ataupun musim dingin, maka hujan dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tinggal sama-sama dengannya, laki isteri anak-anakku. Jadi makna cerita ni, Sayyidina Ali dia balik rumah pak mentua dia, balik rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali dengan Fatimah, sekali dengan anak-anak dia semua balik, ya, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku keluar dapat aku kesejukan yang amat, maka aku ambil satu kulit buruk berlapuk, lalu aku balikkan tengahnya, maka aku masuk leherku ke dalamnya dan aku ikat akan dia di pinggang aku, maka aku berbekaskan ke badanku dengan daun kurma supaya dapat aku berpanas dengan dia, dan sesungguhnya aku pada ketika itu bersangat lapar. Jadi kata Sayyidina Ali, masa dia balik rumah Rasulullah ni musim sejuk, hujan. Jadi dia ambil satu kulit, dia balut di perut dia, maknanya kulit tu mungkin tertutup, dia masuk ikut badan dia lah, ikut kepala dia. Maka sampai tengah dia balut di kawasan pinggang ni, maka tengah tu dia pun masuk daun tamat, masuk daun tamat supaya dia menghilangkan rasa sejuk. Dan aku, kata dia, wa inni la syadidul ju', aku ketika tu sangat-sangatlah lapar. Walau kana fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'amun la ta'imtu minhu. Maka kata Sayyidina Ali, maka dengan sebab kosong rumah Rasulullah daripada makan, maka laparlah semua kami dalam rumah Nabi dengan sekalian isterinya. Jadi kata Sayyidina Ali, bukan setakat aku, Rasulullah, isteri Nabi, keluarga aku, anak-anak aku semua pakat lapar mereka. Fa kharajtu altamisu syai'an famaratu bi yahudi fi malin lahu wa huwa yasqi bi bakratin lahu fatallaqtu alaihi min sulmatin fi haiti. Kata Sayyidina Ali, bila aku rasa perutku bersangatan lapar, lalu keluar aku ke tepi negeri Madinah untuk mencari apa sesuatu yang boleh aku makan. Maka duduk rumah pak mentua tak nak makan, keluar kan, nak minta pak mentua tak lama. Kalau saya ada ingat, saya balik Terengganu tengah malam, kalau lapar pun segan kita nak keluar. Kadang-kadang di pak kita keluar, tak pesanlah kan, kita nak keluar tu, pak mentua kita awak lapar ke? Dan jalan kita ada rumah pak mentua nak minta lapar lama ni. Belah kampung saya pula pukul 10 ni kedai tutup lah. Dan gelap lah malam tu. Tak ada hantar rupa macam belah kita ni. Kalau lapar pukul 12, pukul 1 boleh cari kan. Jadi apa balik kampung nasi lah. Kalau kampung dulu sikit, ada lah pergi ikat ke apa, duduk dalam rumah yang tidak lapar kan. Jadi dia tak tahan, dia keluar. Maka dia keluar ni, dia jumpa satu kebun Yahudi, kebun Yahudi. Maka melalui aku dekat seorang Badawi di dalam hartanya itu, dalam satu kebun yang berpagar dengan guna tanah ataupun batu. Jadi kebun tu berpagar, padahal ia sedang menjirus kebunnya dengan tanam-tanamannya dengan takal baginya. Maka aku pandang kepadanya dari celah lubang yang pecah pada pagar itu, dan ia pun lalu menegur aku. Faqala malaka ya a'rabi. Maka tegur apa ni Yahudi yang ada dalam pagar tadi, halaka fi kulli dalwin bi tamratin. Maka bila dia tegur tadi, adakah mau kamu mengambil upah bagi aku bagi setiap satu timba cedok ayak jurui dengan sebiji buah tamar? Maka qultu na'am faftahil ba hatta adkhulan fafataha. Maka laki-laki tadi pun buka pintu kebunnya. Sayyidina Ali masuk dengan upah satu kali jirui timba cedok dengan telaga, sekali jirui satu biji tamar. Fadaqaltu fa'atani dalwahu fakullama naza'tu dalwan a'tani tamratan hatta idam tala'at kafa arsaltu dalwahu fakultu hasbi. Jadi Sayyidina Ali buat sampai dapat
satu cekak lah. Dia buat mana dari berapa kali, 10 kali dapat cekak. Apa ni nama apa? Buah tamat tadi ataupun buah kurma tadi. Fa aqaltuha summa jara'tu minal ma'i fa syarabtu summa ji'tu masjida fa wajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai Sayyidina Ali makan, dia pun minum air, kemudian dia patah balik rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya duduk lapang juga. Jadi dia balik-balik menantu balik-balik tengok pak mentua apa lapang kan. Kemudian ada dalam riwayat yang lain dia sambung cerita yang sama, lebih kurang cerita yang sama. Summa ji'tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalastu ilaihi fi masjidi wa huwa ma'a asabatin min sahabah. Jadi kalau dalam satu riwayat lain dia patah balik bukan setakat Nabi, Nabi duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini makna ada dua cerita tentang hadis ini. Fatala'a alaina Mus'ab bin Umair fi burdatin lahu marku'atin bi farwatin wa kana an'ima gulamun bi Makkah wa arfahahu Aisyah. Jadi dalam riwayat yang lain dia cerita pula bila dia balik Nabi duduk dengan sahabat. Masa Nabi duduk dengan sahabat tadi tiba-tiba masuk satu orang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni kita tahu cerita dia satu orang sahabat Nabi yang kaya raya sebelum Islam. Tapi dia mendapat sehingga dia dapat tawaran daripada mak dia, Mus'ab, kalau hang masuk Islam ikut Muhammad, hang tak boleh ambil sesin pun daripada harta. Jadi dia kata kat mak dia, tak apalah, kalau mak tak mau bagi sesin pun tak apalah, saya nak ikut Nabi juga. Jadi dia ni, kalau kita baca kisah Mus'ab, pakaian dia tidak ada satu pakaiannya melainkan dibuat di negeri Yaman. Masa tu Yaman ni apa dia? Made in USA lah, lebih kurang gitu lah. Baju ni made in USA lah, luar negara, baju luar negara, anak orang kaya. Dia punya minyak wangi, dia aja pakai kat muka. Mana bau daripada dia orang tahu tu Mus'ab. Brand tu. Tak tahulah apa dia, tak tahulah sikit ke apa, tak tahulah. Tapi brand dia minyak wangi, seorang dia yang pakai. Orang lain tak ada beli, kan? Jadi kenderaan dia hebat. Zaman tu kalau hebat maknanya naik unta merah. Unta merah ni zaman kita ni Mustang kot, kan? Mustang kan sebut. Mustang kan? Hanya orang kaya-kaya lepas tahu dulu kita tak boleh nak beli, kan? Mustang. Mustang apa dia? Itu Mustang lah. Mustang. Yang tu mungkin Ferrari ke, tentulah. Tapi dia unta merah. Kenderaan dia adalah unta merah, anak kaya raya. Bila mak dia tawar macam tu, dia ikut kat Nabi, mak dia kata, Mus'ab, tak apa, kalau nak ikut harta tak dapat, tak apa, mak nak bunuh diri. Itulah, mak dia tak mau makan, kan? Dia kata, mak, kalau mak tak mau makan, mak mati, kemudian mak hidup balik, mak mati balik, mak hidup balik, mak mati balik, mak nak suruh cek tinggal Islam, cek takkan tinggal. Mak dia putus asa tu lah. Jadi apa berlaku pada dia? Bila dia hidup di Madinah, dia satu orang yang sangat-sangat susah. Susah ni sehinggalah kain-kain dia bertumpuk dengan tumpukan daripada kulit kain. Mana kain tumpuk-tumpuk, kan? Mana nak cari zaman lah sampai tahap itu, kan? Susah. Falamma rahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara ma fihi min na'imi waraha lahu allati huwa 'alaiha fadharafat ainahu fabaka. Maka Nabi SAW bila nampak Mus'ab lalu depan mata, tengok dia pakai macam tu, nitik ayat mata Nabi. Kata, hang ni lah, dia kata. Nabi kata, dulu senang-senang kaya raya, kan? Bila hang masuk Islam, hang jadi macam ni. Tapi hang sanggup. Jadi Nabi tengok dia, Nabi rasa sebab sedih, nitik ayat mata. Tengok kelakuan ataupun perihal Mus'ab. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum yawma khairun am idza ghada ala ahadikum bi jafnatin min khubzin wa lahmin wa rihin alaihi bi ukhra wa ghada fi hullatin wa raha fi ukhra wa satartum buyutakum kama tustaru Ka'bah. Maka bila Nabi tengok macam tu, Nabi pun tanya sahabat Nabi. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat, apa ni, mana kamu lebih baik, hari ni ke dulu, kan? Maka kalau dulu duduk dalam rumah tu ada dah roti makan, kemudian ada daging untuk makan, kemudian apa, rumah-rumah kamu ditutupi dengan kain-kain ataupun kain-kain daripada yang diperbuat daripada Kaabah,
Makna kain Kaabah ni kain elok lah kan, kain yang ada harga. Jadi mana lebih baik, lah ni ke susah, ataupun dulu masa dulu duduk Mekah senang, makan banyak, pakai cukup, rumah elok. Duduk Madinah ni serba kekurangan. Sebab apa? Tinggal banyak benda di Mekah. Kunna bal nahnu yauma idzin khair. Nabi doa harap sahabat-sahabat mungkin kata, sebahagian mereka kata apa, oh Mekah lah seronok. Tak, rupanya jawapan sahabat-sahabat, bal nahnu yauma idzin khair. Kami hari ini ya Rasulullah duduk Madinah ni lebih baik. Natafarra'u lil ibadati qala bal antum yauma khairun. Maka kata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah kami duduk sinilah lebih baik, boleh ibadat, boleh buat amal ibadat. Maka jawab Nabi SAW, tidak begitu, bahkan sekalian kamu pada hari ini lebih baik, lebih afdal daripada hari itu. Dan sekarang lebih banyak kamu suka beramal dan amal yang soleh. Adapun apabila kamu kaya, tentu tiada berpeluang berbuat amal lebih baik daripada sekarang, kerana banyak dunia yang dihadapkan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kisah lagi. Tapi kisah ni kalau saya nak cerita boleh cerita lagi juga habis bab ni, iaitu sahabat-sahabat Nabi kena lapar. Baik. Jadi cerita ni dia cerita kepada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cerita satu hari mereka itu kena kelaparan pada satu riwayat dalam kitab, iaitu mereka itu 7 orang. Bila dilihat oleh Nabi akan kelaparan mereka, maka diberi akan mereka itu oleh Rasulullah SAW sebiji tamar tiap-tiap seorang. Dan itulah dimakan jadi penahan lapar. Dengan berkat pemberian Nabi, memadalah mereka itu serta kuat sabar dan kelaparan. Kemudian ada satu lagi cerita, ialah sahabat-sahabat Nabi pergi perang. Yang menjadi ketua perang itu ialah Abu Ubaidah bin Abi Jarrah, Amir Al-Jarrah. Maka pergi perang, di dalamnya ada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jumlah mereka adalah 300 orang. Dalam satu peperangan, dia pergi nak perang 300 orang. Dalam itu ada Sayyidina Umar, dan menjadi ketua dia ialah Abu Ubaidah. Maka sampai di satu tempat, mereka jumpa satu ikan, ataupun di sini disebut nama ikan ambar. An Jabir an Abdullah qala ba'atha Rasulullah SAW wa nahnu salasumi'atin nahmilu zadana ala riqabana. Depa ni pergi 300 orang, setiap orang bawa bekalan buah tamat. Tapi berjalan, akhir sekali buah tamat tadi habis. Sampailah tak ada makan, sehinggalah mereka terpaksa makan kulit-kulit kayu. Lapar, tak ada makan, sampai makan kulit-kulit kayu. Kemudian akhirnya mereka melalui satu laut. Jadi bila lalu tepi laut, maka nampak depa satu ikan yang besar, ataupun dinama dengan wa atainal bahra fa idza nahnu bihutin qad fazafahu bahru. Depa jumpa satu ekor ikan, ataupun dipanggil dengan nama ikan raya. Saya pun tak tahu macam mana ikan raya ni, tapi bila dia cerita ni, besarlah ikan tu kan. Sesungguhnya telah dibantingkan dia oleh laut. Makna laut pukul ikan raya tadi. Dalam satu riwayat lain kata mereka pergi ke tepi laut, tiba-tiba sudahlah laut itu membolakkan satu benda laut yang sangat besar kepada kami. Lalu kami dekati akan dia, tiba-tiba kami dapati akan satu ikan raya yang dinamakan orang ikan anbar. Telah mati dicampur oleh ombak. Itu terpelanting ia ke darat. Bila dilihat oleh Abu Ubaidah, kepala tentera kami, lalu berkata, ia ini bangkai. Jadi mana sahabat ni tak ada pengalaman dengan ikan macam tu. Jadi dia hukum bangkai. Bila bangkai tak boleh makan kan. Tetap tidak boleh dimakan akan dia. Kemudian berkata pula ia, tidak mengapa, kerana kita utusan Rasulullah SAW, dan pula di dalamnya mahu pergi berperang. Kiranya macam lebih kurang macam darurat, tak ada makan ni, bangkai pun makan. Dan kira-kira pasti kamu boleh makan bangkai bagi memelihara jiwa. Maka makan sekalian kamu akan dia. Jadi ijtihad ketua tadi lah, maka makan. Fa akanna minhu samaniyata asyara yauman ma ahbabna. Dan maka kami makan 18 hari ikan tadi tak habis. 18 hari makan ikan tu tak habis. Mana besar semua kan. Dan pada riwayat lain, maka tinggal kami 300 orang memakan hingga gemuk kami dan jadi gagah. Hilang letih dan lemah kami, dan demi sesungguhnya kami cebok daripada lekuk 2 mata ikan itu dengan pencebok akan minyaknya. Jadi dalam mata tu pula buh cebok pula, ambil minyak dalam mata dia tu. Makna besar lah kan, ikan tu besar.
Dan kami kerat-kerat dagingnya sebesar seekor lembu. Kan, kami kerat-kerat dagingnya sebesar lembu. Makna kampau lah saya ingat kan. Kampau lah kan. Akan tinggi riut kan. Kampau lah. Jadi kami kerat-kerat sebesar lembu dan dengan sesungguhnya dimasak oleh kepala tentera kami duduk dalam lubang mata ikan itu kira-kira 13 orang. Duduk masak dalam mata dia tu, makna boleh duduk 13 orang kan apa kan. Pau lah. Pau pun bukan pau hat kilowel tu. Pau penuh kot. Pau apa? Pau tu lah besar betul tu kan. Dan diambil oleh Abu Ubaidah pula satu tulang rusuk ikan itu, lalu ditegaknya, kemudian di jalannya sebesar-besar unta, serta kami di atasnya lebih tinggi hujung tulang itu. Jadi maknanya kalau duduk atas unta, orang duduk atas unta, pacak tulang rusuk dia, tulang tu lagi tinggi daripada unta dengan orang. Makna besar lah kan. Jadi tinggi-tinggi tu lah, besar ikan tu. Jadi dan mengambil bekal pula kami dengan daging itu apabila sampai kami ke negeri Madinah. Datang kami kepada Rasulullah SAW, maka kami ceritakan hal kami yang telah jadi di jalan sampai dapat makan ikan itu. Maka ia Nabi SAW sabda, itu rezeki, itulah rezeki yang telah dikeluarkan dia oleh Allah bagi sekalian kamu. Maka adalah kamu bawa dagingnya sama-sama kamu, beri aku mahu rasa makannya. Maka dibawa orang kepadanya, maka lalu dimakannya. Jadi Nabi pun makan isi ikan ambar ataupun ikan ayam tadi. Wallahu a'lam. Kita ambil bab tu. Nanti kita sambung bab yang ke-27 daripada bab maja'a fi faqri atmanu bil ibadati. Bab yang datang memperbuat ibadat masa fakir itu lebih Nabi SAW suka. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa syamatatil a'da wa syumil qada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.